orang. Dia pemalu kat depan tapi artikel tak. Nak congek sikit. Mana? Ada air wadah tu. Saya dulu. Dia ada dulu tu kat nak. Dia pasang yang tu senang. Bagus dia punya MC. Ikan boleh, semua boleh. Tekan slide. Kejap tak pasang ni. Itu dia old school kan. Boleh bercerai. Kak Noh tak tahu nak tekan yang mana tu, tunjuk orang. Kita tahu. Nice. Itulah kan. Kak Noh lepas ni kena berhenti lah nak pergi serama. Bila dah terkenal ni habis semua peralatan. Kat dalam situ limit dia. Boleh gerak depan sampai situ limit. Sebab nak record. Mic tak ada. Apa dengar insyaAllah. Boleh dengar? Boleh. Boleh ke? Boleh. Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada PBM kerana menjemput saya untuk berkongsi lah. Berkongsi pengalaman dan juga tips untuk menulis rencana. Dan saya sangat gembira lah menerima tawaran ni sebab saya pun merindukan rakan-rakan di PBM kan. Kalau tidak ada kalau tak ada hal kita tak akan datangnya. So masa ni lah kita boleh jumpa kawan-kawan lama kita kat sini. Sebenarnya saya tak kena sediakan slide yang banyak sebab kita nak cakap banyak. Kita nak tulis rencana lepas ni. Sebab apa saya nak selepas saya bagi top ni kan saya harap setiap orang boleh menghasilkan rencana yang ringkas dan boleh hantar ke news UMP lah apa step orang kata kan. So kita tak naklah terjah pergi newspaper terus kan, kita mula daripada bawah dulu lah kan. Dan saya percaya semua orang dia tak tahu nak tulis apa ni, dia kelam kata mana nak mula lah, apa nak tulis pasal apa lah semua kan. So kita perlukan tu juga ni nak menulis, perlukan kuasa think macam tu. Jadi kalau tak ada benda think tu kita takkan rasa nak menulis lah kan. Jadi sebenarnya once you dah tulis dan you hantar ke news UMP, you punya rencana keluar, mula ada datang think itu. Okay? Feeling dia. Okay. So antara agenda yang akan saya sampaikan berkongsi dengan rakan-rakan hari ini adalah first mestilah dia kenalan dia dan kita perlu tahu kenapa kita nak menulis ni kan, untuk apa. Lepas tu kita perlu tahu ni tips lah saya nak kongsi dengan rakan-rakan di sini. Dan kita tahu bahawa ada orang lain cara dia lain kan. Ni ikut cara saya lah, ikut cara Kak Nah lah. Yang mana mudah kita kongsi kan. Kalau rasa susah tak payah ikut lah. Lepas tu ada step-step dia kan. Dan step ni pun tak perlu nak ikut semua pun. Mungkin jadi teratur, tak perlu ikut aturan pun kan. Lepas tu persediaan dia, apa yang perlu kita ada sebelum kita nak tulis. Sebab kalau tak ada persediaan, kita blank lah. Dan ada sekali tu yang saya nak, jom tulis. Tak nak cakap itulah ini. Lepas ni saya kena telefon, okey ni cara je. Memang masa tak ada apa, keluar kosong je hari ni. Tak nak macam saya nak lepas khusus ni. Setiap orang saya nak tengok keluar artikel dia dekat News UMP. Dia macam ni, sia-sia lah orang bayar saya kalau you semua tak tulis apa-apa. Kita nak produk dia, setiap staff nanti dia boleh berdikari independen untuk tulis rencana. Walaupun orang kata kita
syok sendiri. Okey, sebenarnya dunia penulisan memang tak boleh lari lah daripada kita semua orang akademik, kan? Kalau kita mengajar saja kita tak menulis, bincanglah kerjaya kita. Dan saya percaya you all semua adalah orang-orang yang hebat sebab ada pengalaman menulis artikel jurnal, skopel sebagainya, kan? Jadi ini rencananya apa dah sangat sebenarnya. Dan hari ini kita boleh menyumbang penulisan kita dalam pelbagai bentuk lah, kan? Buku kita pernah kena modul, kan? Saya percaya anda semua pernah terlibat dengan modul buku, rencana. Mungkin ada dah tulis dah sebelum ni dekat majalah center kita, kan? Dan sekarang ni benda-benda macam ni banyak yang wujud secara maya lah, secara online. Walaupun masih ada secara fizikal lah. Nanti saya bagi tahu apa kadar rencana yang kita boleh sumbangkan secara fizikal, utamanya orang bahasa, orang language. Dia boleh hantar kepada satu majalah dan mereka bayar, kan? Antara 300 hingga 400, kan? Iaitu majalah Dewan Bahasa. Dan kita harus sedarlah, mungkin ada yang dia tak ada pengalaman menulis langsung, dia rasa kerdil dia kat sini, kan? Dia dibayangkan dia susah nak menulis ni, sangat susah dibayangkan. Tapi sebenarnya taklah susah sebenarnya kalau kita tahu cara. Tengok ni, Irfan Hafiz, kan? Dia adalah orang yang cacat. Tapi cacat dia ada satu jari saja. Tapi dia boleh menghasilkan tulisan. Jadi, 3 buah buku pula tu. Kita yang sempurna ni kalau tak dapat tulis, dia berencana, ya Allah. Raya sangatlah, kan? Okey. Yang punya pendidikan bahasa saya. Ini saya dah cakap tadi. Ini biasa berlaku dalam kepala you all dan kepada saya juga. Sebelum saya jadi siapa saya hari ini, kan? Kita macam tengok tulisan orang, kan? Orang tu tulis buku lah, tulis modul, kan? Tulis rencana keluar kat surat khabar buku besar-besar. Kita pun rasa juga, kan? Bestnya dapat jadi macam ni, kan? Kita mungkin kita nak terkenal tu je lah kita, kan? Kita pun nak jadi macam tu, tapi kita rasa macam aku boleh ke, aku mampu ke? Macam mana nak buat? Nak tulis apa? Bagaimana formatnya? Kan? Kat mana nak hantar? Jadi benda-benda tu berlega-lega dalam kepala kita sehingga akhirnya kita tak apa-apa pun. Kan? Persoalan bukan main berlega-lega dalam kepala, pecah kepala fikir. Dah banyak ke dia? Tak apa-apa pun. Dia cakap itu, kan? Macam-macam lah kalau orang tanya kita akan bagi reason, kan? Kita sibuk, kelas banyak. Satu hari kelas full. So, lepas tu balik rumah, masak lah. Hari Minggu anak-anak lah. Lepas tu kalau kita sambung belajar lagi. So, itu membuatkan kita demotivated. Dan yang akhir sekali itu memanglah malas. Apa tu? Ini sangat popular. Ini last kali malas lah. Saya tak cakap kat you all, saya cakap ni based on pengalaman saya lah. Rasa dalam kan. Pakai CD sekejap. Kita menulis based on pengalaman kita. Kalau telah melalui pengalaman yang sama tu, alhamdulillah lah. Ni kenapa kita kena menulis? Macam saya cakap tadi, once you dah jadi ahli akademik, memang wajib lah kerja kita di samping kita mengajar. Tapi benda ni mesti ada lah. Tujuan kita nak menulis, kita nak apa? Terpaksa. Ya juga. Memang terpaksa. Dan terpaksa ni bagus juga, ada orang yang memaksa kita. Kalau tak boleh tak buat. Yang kedua, minat. Kan? Minat mesti adalah apa-apa. Kalau tak ada minat, susahlah nak bergerak. Tapi kalau tak ada minat pun kena ada minat juga. Kan? Sebab kita kata tadi, kita yang ahli akademik. SKT sangat penting untuk SKT. Walaupun markah dia sangat rendah lah. Rencana je pun berapa persen je. Kan? Tapi dia tetap
bercakap, menyumbang dan merupakan satu kepuasan kepada kita sebenarnya. Lepas tu sebar ilmu. Kita orang Islam, mesti kita tahulah kan apa yang kita akan tinggal bila kita tak ada ilmu lah kan. Jadi ini sangat penting lah. Sebab kita ada ilmu, kita sebar pada orang, orang baca tu pun dia dapat ilmu. Sebenarnya orang yang tulis rencana lagi banyak kepuasan pula. InsyaAllah, insyaAllah. Tak, saya tengok kan, orang yang tulis jurnal letak-letak skopus ke apa kerat je yang baca kan. Tapi kalau orang rencana itu bawa dekat akhbar orang kampung baca, budak sekolah baca kan. Jadi dia sebaran lebih besar penyebaran ni lagi besar lah. Tapi dari segi pengelasan apa tu, kasta kita dalam kalangan akademik dia paling rendah sekali lah kan. Tapi apa-apa pun kita wajiblah sebar ilmu kita. Hobi, sudah kalau dah jadi hobi kan. Senang lah. Saya bukan sekadar hobi, benda yang healing jugalah. Sebab saya kalau saya ada masalah kan, saya memang lepaskan stres saya tu dengan menulis lah. Saya kalau untuk lepaskan stres yang besar-besar sangat tu kan, saya cuba tulis novel lah. Kalau stres dia rendah sikit, dia bercanda. Ikut tahap stres dia. Saya stres tak boleh tulis apa. Kau boleh tulis novel? Kalau stres dengan boyfriend kan. Kalau stres dengan boyfriend, so kita tulis naik status. yes. Status WhatsApp. Tukar. Kita kepek benda tu kat mana-mana, one day kita nak tulis novel, kita ambil balik benda tu. Okey, benda tadi hobi. Isi masa terluang. Betul So lah kat kita banyak rencana tu. fahamlah kita yang anak dah besar-besar kan, rasa kita punya me time tu besar sikit lah. Kalau anak kita masih yang tu nak kena pakaikan pampers, yang ni nak kena suap tu, itu yang cabaran sikit lah. Tapi kalau kita dah banyak me time, macam saya, anak pun dah besar galak dah semua kan, so saya ada banyak me time. So kita tak nak lah waktu kita dihabiskan dengan apa, TikTok aja kan. Masa terluang lah. Ini ada kaitan dengan healing belaka lah saya rasa. Zaman sekarang ni orang healing aja. Sekejap minum air sekejap. Kita suka. Kita suka. Tak ada stres. Mana tak boleh stres lah. Masalah dengan drama best lah. Lagi stres kat Nur boleh share artikel, kita stres. Kita tak boleh buat apa-apa. Okay, ni apa yang orang putih cakap lah. The way to get started is to sweet talking. Don't talk so much lah. We don't quit talking. Quit talking. Ni yang penting ni. You all kan tak tahu nak tulis apa kan? Nak tulis apa dah. Pening kepala aku pun semalam fikir. Benda tak keluar lagi nak. So, benda yang kita nak tulis tu pastikan dia adalah kepakaran kita lah. Kepakaran kita ataupun pengalaman kita. Jangan tulis sesuatu macam bukan bidang kita lah. Kan nanti orang tengok kita, yang sejarah tu kenapa dia cakap pasal engineering kan? Nanti tak elok lah untuk kerja kita lah. Okey, semua orang ada pengalaman lah. Umur you berapa sekarang? 28. Kan? Selama hidup Amboi kau lagi muda. umur kita dah 30 tahun, takkanlah tak ada langsung pengalaman hidup. Pengalaman kita study. Kan? Pengalaman kita sama belajar, pengalaman kita bertemu orang ni, pengalaman kita bekerja kat sini, pengalaman kita pergi kursus, so many pengalaman yang kita ada. Isu semasa. Boleh tulis pasal isu semasa yang berlega-lega dalam masyarakat kita hari ini. Dan kita minat isu tu. Walaupun kita, bukan bidang kita, tapi kita mesti ada benda yang di luar bidang kita yang kita minat. Macam Kak Nah kan, bidang Kak Nah sejarah. Tapi at the same time Kak Nah minat kecantikan. Skill.
suka try and error segala petua untuk mencantikkan diri kita yang tak cantik. So bila saya find out that benda tu efektif lah, so why not I share dengan orang lain. Kan? Itu bukan bidang kita sebenarnya, tapi kita minat benda tu dan kita kaji-kaji seseorang kita, kan? So kita share dengan orang. Hasil kajian sendiri, you all mesti ada arti lah, apa, research semua kan. Lepas tu masuk journal semua kan. Dan kita ambil sikit saja daripada kajian tu atau kita buat summary jadi rencana. Ambil sikit saja. Kan? Journal tu sangatlah kompleks, sangatlah sangat berskema lah kan. Jadi kita ambil mana-mana part dalam kajian kita tu kita ringkaskan, terbitkan jadi rencana. Faham ke setakat ini? Faham. Risau nak kena tulis dah. Tak sampai dah berlima dah balik. Ya, kita sekarang lagi lah. Sebenarnya zaman sekarang mudah lah. Sebab kita tak payah nak tulis tangan. Ada komputer sangat mudah lah. Zaman dulu orang tulis tangan tak jadi. Tulis lagi kan. Lepas tu kalau kita pelajar tengok. Air manis masa kita belajar kat sekolah, kat universiti. Kalau kita seorang pekerja, kita kongsilah peristiwa yang mencuri hati sejak anda mula bekerja ini. Jika anda sudah pencen, tak adalah kat sini orang pencen, curahkan segala pengalaman bekerja puluhan tahun itu untuk dijadikan timbang dan pengajaran. Kalau anda suri rumah, minat masak, tulislah tentang petua masakan ataupun resepi baru. Mudah saja. Cara anda semua dapat sedikit idea lah. Tu dia. Jangan berlengah lagi. Petang ni mesti siapnya. Kadang-kadang kita tak sangka suatu masa aku boleh juga keluar newspaper. Semua orang boleh. Cuma dia macam Kak Nan cakap tadi, tak nampak apa. Dah semalas kan. Kalau bukan sekarang, bila tahun depan. Lepas tu tahun depan, tahun depan lagi. Dia macam diet tak nak, tak jadi-jadi. Gitulah. Diet dah satu bulan tu lah isu lain. Boleh tulis tu. Diet tak jadi. Itu pengalaman hidup. Jadi kan Tajuk yang ada tu. Diet tak jadi. pasal kecantikan diet lepas tu. Kita orang akademik, kita ada kepakaran kita dapat kembangkan ilmu bidang kita lah. Lepas tu kita dapat menyampaikan hasrat kita. Kadang-kadang apa yang berlaku dalam masyarakat kita, pengalaman kita, ada benda yang kita nak sampaikan. Kan? Ada benda yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat, kita nak sedarkan benda itu. Dan kita dapat mendokumentasikan pemikiran kita. Dan kita ada banyak ilmu ni, why not kita catat dan kita hantar keluar dan kita simpan benda tu dokumen kan. Macam Kak Nan tampal rencana Kak Nan buat soal baru bilik tu kan. Mencerminkan siapa ni, mencerminkan siapa diri anda. Macam ni lah. Selain pada akademik, kita juga seorang penulis buku terkenal, modul terkenal, rencana terkenal. Memenuhi kewajipan tu lah. Kita kat sini apalah BSAT lah. Dan juga untuk naik pangkat kan. Memang gila lah siapa kerja tak gila pangkat. Mesti dia ada keinginan untuk naik pangkat. Kak Nan memang jujur. Orang lain semua dia orang kata lain. Gila tu siapa tahu. Yang kita tahu tak? Persediaan sebelum menulis. Ini saya ambil gambar kat pantai. Dia jadi model sekejap. Tak nak tunjuk muka pun tak apa dah. Macam tu. Sebab saya ni tak suka ambil gambar kat muka. Nanti banyak ada copyright issue kan. Kumpul bahan. Apa-apa mesti ada bahan. Kita tak boleh biarkan kepala kita kosong lepas tu nak menulis. Memang perasan macam tu. Tengok Kak Nan cakap ni, kumpulkan foto-foto. Once kita dah ada niat nak menulis ni kan, startlah mengumpul foto. Pergi mana-mana, nampak Masjid Shah Alam, takkan gambar.
Nampak orang ramai tengah keluar masjid tak kat gambar. Dia makin jadi gila lepas tu. Kita lalu kat sungai, tercemar, ambil gambar. Kan? Lalu dekat bangunan KLCC, ambil gambar. Kita dah tahu bangunan KLCC tu berlambat dah dekat Google. Kan? Gambar dia Putrajaya berlambat lagi kat Google. Tu kenapa kita nak ambil lagi? Bagi Kak Nah, nanti kita akan gunakan dalam penulisan kita as gambar hiasan. Sebab kita tulis macam ni, kita nak benda tu kataan, fakta je, kita nak ada gambar lah, gambar hiasan kan. Kawan-kawan kita tengah mengajar ke minta dan gambar kau kan? Sebab kalau boleh elakkan ambil gambar, walaupun Google tu cakap free ke apa, macam tak sedap hati lah nanti orang kata tu gambar dia ke apa kan. Better guna gambar sendiri lah, puas hati kan? Buat folder khas untuk simpan bahan. Bayangkanlah laptop kita kan bersepah dengan folder banyak kan. Macam-macam folder, so kita buat folder khas untuk simpan bahan untuk kita menulis lah. Apa benda bahan tu kan, kita akan ambil tahu. Lepas kita kena ambil tahu isu semasa. Terutamanya kalau kita nak hantar rencana kita tu ke newspaper. Kalau setakat hantar news UMP tu, dia tak perlu semasa sangat. Jadi bidang kita, pengalaman kita dah boleh buat kan? Kalau nak hantar ke newspaper memang kena tahu isu semasa yang tengah hangat sekarang. Tapi kalau kita jenis tak tengok berita, tak baca berita, memang kita tak tahu lah apa isu semasa. Isu semasa untuk elak isu basi. Kalau benda tu bukan isu semasa, kita hantar ke newspaper, tak keluar kalau isu tu dah bukan isu yang current kan. Sebab kalau isu tu tersangat current ya, sangat current aja. Betul Kau tak boleh tulis lagi kan? Kalau dia tersangat current, pengalaman Kak Nah dulu kan Kak Nah hantar ke harian ke putusan tak ingat. Kak Nah hantar pukul 4.30 dah balik email kat dia. Esok pagi dah keluar. Kan terkejut sangat. Kita email pukul 4.30 dia rasa staff dia pun dah siap nak balik ni. Kan? Tapi terkejutlah tengok pagi esok keluar dalam berita ni. Jadi nak tunjukkan kalau isu tu terlalu current memang dia buat keluar terus lah. Okay. Ni perkara yang perlu dielakkan bila kita menulis. Ni kita nak menulis kadang benda ni yang kita kena fikirkan. Elakkan dan menulis perkara yang sensitif menyentuh agama dan kaum orang lain. Sebagai contohnya, kaum Cina dilihat terlalu banyak menulis tentang kebaikan, kelebihan huruf Cina. Jadi kalau boleh kita jangan sentuh agama dan kaum orang lain lah. Berat sebelah. Macam kalau kita menulis kan, kita cakap kan, negeri Pahang lah negeri yang paling, negeri Pahang lah ni, negeri lain tidak seperti negeri Pahang. Contohnya macam tu. Okay? Jangan, kita kena elakkan benda. Kita tahulah kita akademik menulis apa-apa, kita tak boleh cenderung kepada individu, institusi tertentu kan. Menghina. Ni. Jangan sekali terkeluar kenyataan. Macam artis Azwan Ali yang kelihatan sangat ini kan? Jangan sentuh nama-nama sesiapa sekalipun. Tak pasal-pasal kena sudah. Bukan RM30, RM50 2 juta. Isu berat yang ni ramai orang tak tahu. Untuk rencana, elakkan kita menulis formula matematik dalam tu. Atau engineering. Jangan risau. No problem. Kami bukan. Matematik fail. Sama ke kan? Jangan risau. Data SPSS lah semua. Yang berat-berat tu tak payah lah. Kan macam data SPSS tentang yang kami mendapati bahawa berapa persen yang tak boleh. Itu sangat berat untuk pembaca rencana. Dia bacaan ringan, santai. Yang formula tu hantarlah dekat artikel jurnal. Untuk rencana jangan libatkan benda tu semua ya.
Kalau nak hantar ke surat khabar lagi lah. Sebab dia banyak lapisan masyarakat baca. Bukan bidang dia sekalipun. Orang kampung tak kalau nak baca data SPSS ke benda ni. Kan? Copy paste. Kita pernah buat kan dalam diam. Kan? Copy paste boleh. Dia boleh kan? Tapi kita ubahlah. Sampaikan orang baca, orang tak perasan itu hak dia. Kalau kita copy paste ni sebab kita ni macam susah nak buat ayat ni kan. So kita ambil ayat orang tu. Tapi boleh, tapi kita kena ubah lah kan. Kena pandai ubah lah. Kalau orang dapati kita copy paste sangat memalukan lah. Saya cakap tadi, elak guna gambar Google. Apa-apa saja. Kadang kita fikir, nak ambil ke gambar sungai warna hijau kat sini. Kan? Ada poster hijaunya sungai ni, fotonya. Takkan ambil gambarnya. Nanti one day maybe kita tulis rencana tentang alam sekitar ke apa kan. So, kita nak guna gambar. Sekarang dia orang tak nampak lagi. Lepas ni, once you dah ada, dia bagi tengok, ni elok letak gambar ni. Ni elok letak gambar ni. Ya Allah. Apa sini? Orang yang tak kenal dia sendiri. Tips mudah penerangan ikut cara Kak Anah lah. Kalau ikut Samsul tak tahu cara dia macam mana. Ikut cara Kak Anah, okey. Yang pertama kita kena kumpul info kan. Sebelum kita mulakan penyelesaian, sebenarnya apa info dulu. Yang info ni biasa diperolehi tanpa disedari. Apa tanpa disedari punya. Seperti masa kita sembang dengan rakan-rakan. Kan? Lepas tu saya banyak betul dapat idea bila sembang gini. Dalam hati kita detik, ni kan mata rencana bagus ni. Kan? Kita rencana dengan rakan-rakan tanpa kita sedari. Lepas tu masa kita menghadiri majlis ilmu, dengan ustaz bagi tazkirah, kan? Seminar, kolokial, persidangan juga boleh bagi idea untuk kita menulis. Lepas tu seperti kita mendengar berita semasa, yang pengalaman kita juga memberi kita idea untuk menulis. Dapat konten kan? Dapat idea. Tengok apa yang Kak Tan tulis kat sini. Apa tu? Rencana satu. Nana dah kahwin. Dah kahwin. Baru jugalah. Allah Aizat. Okey, macam mana banyak dia tinggal ni? One-to-one dia one-to-one. Okey, bila kita mendapat idea kan. Kali-kali masing-masing baru kawan kita kan. Ada idea ni. Lepas tu kita tak tahu dah lepas ni. Dah pergi makan sembang lupa dah. Kan? Tak boleh. Sebab idea ni kan dia macam ni. Dia akan datang macam ni. Lepas tu kita abaikan dia. Kita tak apa. Jadi, dia perlu dicatat secara spontan. Dan diletakkan di mana tempat sesuai. Kegagalan anda mencatat idea yang diperoleh akan menyebabkan anda lupa idea yang disampaikan. Jadi buat dapat. Sebab itulah kita kan sebagai penulis ni, kita mesti ada buku kecil tu. Ya? Sebab lepas ni you percaya tak saya cakap, bila you dah siap satu rencana, you akan rasa gila nak nulis lagi lepas tu kan. Gila tu yang tak tahan. Itu kerana dah cakap itu. Jika anda meminati bidang penulisan, idea akan datang kepada anda walau di mana sahaja anda berada.
Tak percaya tengok lepas ni. Masa memandu. Itu yang bahaya tau. Memandu kan? Dia cakap macam mana? Kak Ana selalu tengah memandu. Rekod suara. Rekod suara. Nampak idea. Pasal aku nak cakap kan kita macam ni. Kan perempuan kalau derang kan. Dia tak tengok lagi kanan. Kan? Itu sangat okey. Banyak idea terlepas begitu saja bila dalam kereta. Tengah mandi pun dia datang. Ya Allah. Yang macam. Ya. Tengah bersyepu-syepu. Lain macam. Cina dapat idea ni macam tengah syepu. Tengah stres. Okey, macam mana apa keluar masa tengah Syepu. Secret. Bukan dia tentang mandi ke apa. Bukan dia ada lucah pun. Tak. Yelah. I tak Curious. Tak betul ni. Kan ikut pengalaman Kak Jam. Tak nak cerita lah. Tu tengok biar-biar pun dapat idea. Dia datang kan. Tak ada, lepas tu tak ada buat apa. Ya. Kalau dengan Dia dapat idea tu selalu, tapi macam Kak Ra cakap lah, dia akan pergi Dia nak begitu cerita. saja. Tak maksud saya, macam mana. wash your hands itu pun write down ke? Macam mana lepas tu. Sebab dia Next step. bilik air Kak Jam dekat dengan tempat apa meja solek. So dia kata aku keluar je dulu. Macam. Tanya sangat dia. Tengah memasak pun. Orang kata jangan menyanyi sambil memasak kan. Kita bukan menyanyi sambil masak. Kita dapat idea sambil memasak. Kayu basikal. Yang itu ni. Poin lagi. Kerana dalam fikiran tu memang asyik. Tak. Kita topik-topik kan tak tanya lah. Tahu dah soalan kau. Tak sebab kat tu kata mandi pun ingat nak tulis artikel, masak nak tulis artikel. Aku ni bukan ucap fikir artikel dari aku. Anda tak pernah fikir membaca. Dia datang sendiri tiba-tiba. Ya, aku ni macam-macam masalah. Risau anak itulah, gaduh dengan boyfriend lah, SKT lah, macam-macam masalah. Dan bukan hidup kita macam nak fikir artikel. Lepas tu yang ni saya tak tahulah betul ke tak, tengah sujud pun dapat. Masya Allah. Kata ustaz kata masa saya kena fokus. Kenapa? Kenapa ada datang waktu tu? Dia pun baik-baik je. Tapi nak cakap kita sujud pun dapat. Saya rasa memang Tuhan tu tak bagi kat kita. Bukan sebab tak khusyuk ke? Ke sebab tak khusyuk? Habis tu lebih khusyuk Sebab dah. tak, kita kadang-kadang khusyuk fokus kejap lalai. Fokus lalai kita semayang kan? Ke macam tu Kak? Dia takut dia jawab. Kita simpan je lah. Tapi nak cakap ni, solat pun boleh dapat idea tu. Sekarang kita tak fikir pun benda dunia nanti tau. Tidak salah membawa kata cek mana saja. Kalau orang kita ada poket kan, orang kita perempuan ni sibuk motor susulan nak hafal lah macam mana nak tak? Dapat idea. Ingat tu dapat idea terus tulis. Lepas tu dah dapat idea, janganlah simpan gitu aja. Kan? Tulislah sikit. Lepas tu ada idea, kontak je lah kat Adam. Lakarkan idea. Macam mana kita dah ada idea, macam mana nak lakarkan idea kita tu? Ialah dengan cara, you all janganlah sibuk fikir tajuk apa ni nak letak dia. Kan? Kita selalu macam tu nak tulis ni, nak letak tajuk apa ni? Kan? Jangan fikir tajuk tu, biarlah. Kita kena tulis dulu bla 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 baru fikir tajuk. Tajuk kalau benda penting yang kita nak letak atas sekali. Nanti duk fikir-fikir tajuk tu tak ada idea. Malahlah habis. Biasanya dalam penulisan rencana perlu ada 4 hingga 5 isi idea utama. 4. Kan? Kurang-kurangnya 4 ataupun 5 lah. Dan idea kita tu tak perlu nak rasa okey sekarang aku nak mula pengenalan macam mana dia. Idea dah dapat. Maksud tajuk pening tak boleh lagi. Pengenalan.
nak tulis apa ni pengenalan ni? Fikir-fikir, malah aku, tajuk tak dapat, pengenalan tak tahu nak tulis apa. Habis kan kalau gitu kan, terus dimotivated kan. Jangan jadi macam tu. Apa yang terfikir saja kat kepala, catat aja. Sama ada dia kesimpulan dulu ke, konten ke, biar ada. Biarkan dia. Jangan sibuk soal diri kita, ini elok pengenalan ke? Hati kita cakap kan, ini elok pengenalan ke? Ini elok kesimpulan. Dan tak kau apa je, kita catat sahaja. Macam tu fokus kepada semua yang anda ada mudah. Itulah. Katakan hari ni, alam, pilih apa benda. Sebab dalam kepala kita mesti nak mula pengenalan dulu. Siapa boleh buat pengenalan dulu? Bukan pakcik pun buat. Tapi kita ni terlalu rigid. Mesti nak mula pengenalan dulu. Tak payah. Kalau idea untuk pengenalan tak ada, idea untuk kesimpulan pun tulis je lah. Kita menulis ikut mood tau. Kalau kita tulis dulu hari tu tak ada mahal, tinggalkan je. Esok pula sambung. Jangan kata, nak juga bagi separuh muka surat. Sedangkan kita tak ada mudah. Kan? Jangan paksa diri lah. Tapi jangan tak paksa diri langsung. Ya. Penulisan rencana ni sangat ringkas, santai, tau, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sebab rencana ni kan pembaca dia tak memerlukan info yang berat-berat yang sukar dia fahami. Ialah menulis teori falsafah. Falsafah tu tak payah cakap dah cakap tadi lah. Yang tak contoh bacaan ringannya. Cara untuk mengelakkan berlakunya pembaziran tenaga. Pantang larang. Itu sekarang. Pantang larang orang tua dahulu yang semakin dilupakan. Kesan gadget kepada mahasiswa. Sukarkan kalau untuk yang ajar pelajar antarabangsa kan? Cara memahami pelajar antarabangsa. Ataupun masalah-masalah yang dihadapi bila mengajar pelajar antarabangsa. Tips mudah mendidik pelajar antarabangsa. Oh, banyak ayat Dia bagi jamilah je. Anak bagi sikit sini. Kita lagi dah bagi. Cakap tadi kan tak perlu ikut skema je semula. Pengenalan dulu je. Akhir sekali kesimpulan tak payah hafal. Ada orang cakap dah kan. Kadang-kadang isi dulu sikit. Esok sama lagi sikit. Pengenalan sikit. Dia tak ada ikut tu lah. Sebab itu boleh demotivatedkan kita kalau nak ikut skema dia. Okey, tajuk dia apa tadi? Tips memahami pelajar antarabangsa. So pengenalan dia tentang apa? Kan? Mestilah kita cakap IPT pada hari ini memang melalukan kedatangan pelajar daripada negara untuk apa je lah. Pengenalan dia. Muat terus satu cerita lepas ni. Jangan nak cerita pasal pelajar antarabangsa. Ikut-ikut. Cerita pasal COVID-19 tak boleh. dah online kot. Ya. Saya tengok. Okay, Ada orang dah ambil. Ni staf baru Puan Bini dah ambil ID kita. Saya sebelum Apa? Oh tu. Yang tadi dia beritahu kan? Ya. Hari tu tulis rencana pasal pelajar antarabangsa sambut bulan Ramadan. Tiba ni staf PNC pula tulis Lebaran tetap meriah dalam kalangan pelajar antarabangsa. Then dah lebih buat kan? Tak, dia ubah yang hari raya. Faham tak? Kita buat yang bulan puasa, dia ubah yang hari raya. jadi hari raya. Nampak tak? Senang je. Kan? Nampak tak? Senang kan? Nak tulis rencana. Putar yang tu. Benda tu je. Barang. Kan? Senang je dia boleh buat Tak ni. sangka benda sesimpel itu sahaja kita boleh tulis untuk rencana. Jangan paksa diri. Janganlah masuk keadaan. Jangan kita, kalau kita jenis nak pengenalan dulu. Tak boleh. Jangan macam ni.
cadangan je untuk satu hari maksimum kita boleh tulis lah. Tapi kalau kita ada mood, kita ada idea cukup, Kak nak tuliskan dalam masa 30 minit siap je. Masa Tuhan bagi idea. Kalau Tuhan tak bagi idea, sebulan kau takkan tulis apa-apa. Jadi janganlah rasa bangga hebat sangat kau boleh siapkan kita dalam masa 30 minit. Kan? Dia benda ni berkait juga dengan tu. Kalau Allah tak bagi kan, kita nak tulis buku ke apa-apa kan, sebulan pun tak datang. Tahu? Bukan sebenarnya bukan kita yang hebat sebenarnya. Okey, kita mesti tulis sesuatu yang dekat dengan masyarakat. Jangan tulis sesuatu kita macam kita syok sendiri. Maksudnya kita saja yang seronok dengan isu tersebut. Best ni kan? Sedang orang sana apa boleh ditulis kan? Dia macam orang yang buat konten TikTok lah kan? Apa-apa buat konten kan? Bagi dia, dari tak ada orang lain yang faham. Tulis sesuatu yang dekat dengan masyarakat tu, masyarakat luar ataupun masyarakat universiti. Macam Kak nak tulis hari tu kan, pensyarah fashion dia apa benda tu kan, aku nampak sangatlah dia punya tu orang universiti pensyarah kan. Dia tak nak cakap lagi. Okey, kita jangan ikut trend sekarang. Ramai betul orang bukan bidang tapi dia bercakap benda-benda yang bukan bidang dia kan. Menakutkanlah dunia akademia ni. Sebab mereka nak jadi seorang multitasking, lepas tu disebab nak kejar sesuatu, dia sanggup masuk dalam bidang orang lain dan dia bercakap seolah-olah dia pakar dalam bidang. Ni kan, ni pun tulisan Kak Ana ni takkan keluar bila. Penulisan mampu beri hasil lumayan. Tengok Kak Ana tulis, biasa je kan. Kalau kita serius kan, kita minat apa semua, kita boleh jana pendapatan. Kak Ana beritahu sebelum dunia digital sekarang ni masa dulu kan yang suat gambar jual semua tu kan. Kita dapat duit kalau rencana kita tersiar dekat berita harian ataupun utusan. Dia bergantung, kalau satu muka surat besar tu 200, kalau kurus macam tu panjang kan, artikel kan 100. At least dapat bayaran lah. Lepas tu dalam makalah-makalah terbitan mana-mana akhbar kan, yang tu mahal sikit dia bayar, 400. Dan setakat ni yang still bagi bayar lah. Tapi bila dunia digital sekarang kan, banyak paper online semua kan, utusan berita harian tak bayar dah kita. Kita cuma dapat credential lah untuk kita je lah. Dia tak bayar lah sejak online banyak kan. Tapi kalau majalah yang Kak sebut tadi kan, Dewan Masyarakat, Dewan Bahasa yang budak-budak datang untuk baca tu kan, yang tu dia bagi bayaran 300 lah. Kalau dulu 400, sekarang turun sikit tapi banyak lagi lah 300. Orang bahasa kan, better hantar ke situ, Dewan Bahasa. Kadang ada kontak dia. Dia orang selalu minta kadang hantar, tapi sebab kadang bahasa ni kadang tak banyak sangat info tentang bahasa kan. So why not you all orang bahasa, orang language kan, hantar ke situ. Kita dapat masuk SKT kita, lepas tu seronok dapat duit. Betul tak? Okey, siapa yang dia minat cerpen ke, novel ke, tu lagi lah. Novel ni royalty dia sangat apa nak cakap lumayan lah. Sebab ada student universiti kan, dia minat tulis novel kan, sekali dapat royalty 30,000. Akademik macam akademik kita lah. Macam Kak Ina ada pengalaman tulis buku akademik yang digunakan oleh semua RPTA, RPTS di Malaysia. Memang lumayan lah kan. Tapi kalau kita tulis buku akademik yang hanya terfokus pada pelajar yang kecil, royalty ada tapi tak selumayan lah, tapi dapatlah royalty kan. Macam Kak Ina pernah tulis buku rujukan RPTA, RPTS suatu masa dulu.
sebelum PKP lah. Pernah dapat kan sekali berarti dapat 33 kan. Paling sikit tu kan 10,000, 12,000 dapat itu lah. Saja je nak bagi you all rasa. Yes, tulislah buku akademik. Sebab akademik ni kan kita ada ramai generasi yang belajar IPT kan. Dan kita kena pastikan buku tu memang digunakan oleh kebanyakan pelajar IPT ya. Akademik. Lepas tu penulisan kreatif. Penulisan kreatif ni macam ibu-ibu yang jadi suri rumah tangga, ada banyak masa dia menulis penulisan kreatif kan. Mereka ni juga dapat royalty yang sangat banyak, sangat lumayan. Ada suri rumah kan dekat Malaysia tu, dia tulis buku, dia orang tulis dalam bahasa Inggeris kan. Tajuk buku dia just full stop. Full stop. Mendapat memang bestseller lah dekat Malaysia. Ada baca sikit lah tentang kandungan buku tu. Dia cerita pasal ni je. Pasal wanita di mana-mana. Itu je buku dia. Tapi tu dia penulisan kreatif lah. Kenapa nak cakap tu? Tidak semua orang dikurniakan bakat menulis. Tetapi jika anda minat menulis, dia ada dua kategori. Ada orang memang berbakat lah kan. Dan ada orang dia minat tapi dia tak tahu cara. So dia hadiri kursus-kursus penulisan lah kan. Kita ada akademik kan. Tak nak pun pernah dulu ada kursus-kursus penulisan sebelum melibatkan diri dengan penulisan sepenuh masa. Kan dulu kan tak tahu faktor penting kalau nak menulis kan. Tengok apa tu syarahan profesor tau. Tengok syarahan profesor tu, syarahan profesor kan bukannya berlai-lai pun dia punya tu kan. Buku surat je pun syarahan dia tu. Bila kita baca lah, gini je pun syarahan profesor tak ada apa pun kan. Mulalah tercetus, aku pun boleh kalau setakat nak tulis tu muka surat benda gini je kan. Lepas di situ Kak Nan start menulis lah kan. Ingatkan syarahan profesor dia tulis sesuatu benda yang macam wow sangatlah kan. Rupanya ada macam tu dulu macam biasa. Jadi dari situ kita rasa ya aku pun boleh lah dan try. Okey. Tidak ada dah. Dalam kelas kan laptop ada lupa. Dia nak cakap penulisan rencana yang paling santai sekali. Anda tidak memerlukan mencari sampel responden untuk diuji kaji. Kan? Tak ada responden nak interview, tak ada, tak perlu. Tidak ilmiah. Kalau terlalu ilmiah, kita buat jurnal kan? Literature review-nya lah, apalah kan, pilot study-nya lah. Ini tak ada. Just lemparkan your idea saja. Tak ada pilot study. Dulu kan, kat masa jakun dulu kan, kalau ingat pilot study tu, kita kena jadi pilot tau. Ya, dulu yang macam aku kalau sebut pilot study, nanti aku kena naik kapal terbang macam tu kata. Tidak perlukan format yang sangat tidak berat. Simple, ringkas, 3 page pun boleh tahu. Ini memanglah kalau siapa malas nak cerai dia rencana. Minimum 3 saja. Takkan tak boleh pun 3. Kan? Sampai 2 anak pun boleh. Ya. Kalau 3 pesurat kita malas ni, kau ni nak jadi apa? Kan? Kita orang kita dah kan? Macam tadi dah orang cari-cari pun boleh tulis kan? Kita yang suruh tulis kan? Kalau memang saya cakap kat dia macam belasan, kau ni nak jadi apa sebenarnya? Kalau kita betul-betul nak hantar ke newspaper, 3 hingga 4 pages dah cukup dan syaratnya 800 patah perkataan sahaja. 800 patah perkataan ni dalam 3 hingga 4 muka surat je. Dia summarise kan arti you, hasil dapatanmu. Summarise kan.
keluar dekat news UMT pun. Ini antara macam yang Kak nak tulis hari itulah. Contoh-contoh kan. Di bidang keamanan sejarah, ramai orang dah lupa dah pasal bunga emas kan. Bunga emas dalam sejarah negara Malaysia kan. Melahirkan generasi acuan Malaysia ni sebab kadang mengajar subjek etika peradaban. So kita summarizekan apa yang kita ajar dalam kelas, keluar je dia macamnya. Ini pensyarah passion dan motivasi pelajar ni pun timbul bila kita bergaul dengan rakan-rakan pensyarah kan. Adik kita tengok pensyarah kita, ya Allah, yang pucat besinya dah tak bedak langsung kat muka kan. Natural beauty. So kadang-kadang bergaul dengan kawan kita, ya Allah, kenapalah kau tak letak lipstick sikit jadi. Kan? So kita takkan nak hadap student dengan muka kita macam besi, lipstick tak letak langsung. Bukan bermakna kita nak apa, orang kata nak ikat sesiapa. Kita ni nak ajar student, kalau muka kita tu dah pucat punya, lepas tu kita ada masalah stres dengan muka kita yang Aduh, yang menampak. sebab setahu student kan, once kita duduk depan dia habis dia tengok tau. Even kita pakai cincin apa pun dia tegur, cantiklah cincin puan, apa sedikit. Ya Allah, cincin aku pukul tilik ya. Jadi dia akan tengok semua kan. Jadi malulah kalau kita ni tak terurus. Nanti kan dia bercerita lah, oh lecturer yang tak terurus tu, yang problem sangat orang yang tu kan. Dia nak macam tu. Sebab ada lecturer dia show off tau, dia lah yang terpaling sibuk sekali, terpaling stres dengan kehidupan dia. Jadi dia mengabaikan penampilan dia kan. Saya yang tengok saya yang susah hati. Itu susah hati, takut nanti kan belajar dia, cakap tentang dia, belajar demotivated kan. Macam mana belajar nak mendekati pensyarah kalau pensyarah tu ada bau-bauan? Ketimbang timpung Ada lecturer yang tak pakai apa-apa sehingga ada bau badan pada, bukan nak mengaibkan, tapi ada yang kadang lupa kan. Rakan-rakan kita yang ada bau badan semua kan, fikir majulah macam ni kat student kan. Kita nak tunjukkan contoh yang baik kat student kan. Itu yang keluar dari pensyarah passion dan motivasi pelajar. Tak pasal-pasal aku tulis pasal tu. Itu mendidik manusia menjadi manusia pun apa yang kena tengok juga lah. Based on kita bergaul dengan orang ramai kan. Tengok manusia ni kadang-kadang kan, walaupun dia tu dah ada cukup pendidikan, ada pendidikan agama, kalau dia tak laksanakan, dia tak amalkan, dia belum cukup untuk kita anggap dia tu betul-betul jadi manusia kan. Kita nak tulis mendidik manusia menjadi manusia. Ada banyak lagi lah. Tahun lepas kan, 2023, tanpa disedari, 11 artikel nak keluar dekat news. Satu dekat newspaper kedua ni. Dalam keadaan kita tersantai kan. Biarlah orang kata syok sendiri. Low kelas lah dekat news MP je, tak keluar kat jurnal. Tak tahu lah aku minat ni. Dan dia ada sebelah. Kau ada macam tu. Kau ada. Tulis lah. Tak apa, you minat tulis jurnal, you tulis lah. You minat tulis modul, you tulis lah. I suka benda ni, santai-santai. Kan? Jadi jangan. Dan kalau tak kisah pun markah dia rendah untuk SKT ke apa. Dah tua-tuanya aku tak fikir markah dia berapa dah. Dah nak sibukkan yang ni percentage dia kan. Malas lah. Yang penting sebarkan ilmu ya. Yang penting viral. Jom tulis sekarang. Aku apa tadi? Teknik mudah apa? Teknik mudah Kesimpulan mendekati dia tidak ada bagus. Bila tulis Satu macam lagi ni. pensi ambil lagi. Tajuk. Yang penting isu tu adalah santai, ringkas serta mudah dipahami saja yang tidak menyentuh sensitiviti agama atau kaum tertentu. Sekarang dah bagi contoh tadi. Rasa-rasanya ada idea ke tak? Ada idea tak nak menulis
Cuba ya. Usul banyak idea. Idea je lah. Cuba Betul kita lah. tahu. Apa ni? Share. Berkongsi idea melalui lagu ke. Kan pandai tulis lagu. Ya betul. Berkongsi idea melalui lagu. Kalau saya tak jumpa dekat UCMP tu, you orang language tulis sajak dalam bahasa Inggeris. Ada. Bawa ada. Ada tapi Tak tak. banyak. Baru-baru teka baru. Jadi kita Itu nak pun berpandangan perpanjangkan PNC. setiap orang tonjolkan bidang kepakaran dia kat sini. Jangan fikir lancana UCMP je kan. Sedangkan dia tu sebagai first step untuk kita pergi lebih jauh lah. Dan ni dah upload. Siapa yang Lepas tengok? tu orang language ni kan, Tak. tulislah tips mudah belajar bahasa Inggeris. Kita orang nak kejar. Kan? Tips ringkas atau tips mudah cemerlang bahasa Inggeris. Tips mudah belajar bahasa Mandarin. Bulan 4 kami ada dah ni. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar antarabangsa. Orang language boleh tulis macam-macam lah. Kepentingan menguasai bahasa Perancis. Kepentingan kan? Boleh je macam tu. Kepentingan menguasai bahasa Jerman. Tapi macam saya terfikir susah pula pengalaman belajar antarabangsa. Yang pengalaman sendiri tak boleh. Tapi tulis pengalaman dia orang sambut bulan puasa kat UMP hari tu. You know, duk interview pelajar. Tapi pengalaman sendiri tak pernah tulis lagi. Bagus juga idea Kak Noh tu tulis pengalaman sendiri. Ni duk interview student how about your Ramadan.